Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian kuliah Isyak. Yang mana seperti biasa insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, karangan Syekh karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 2 baris yang ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fahazihi tarjamatul muallifi radhiyallahu anhu wa huwa sayyiduna al-imamu al-alimu ar-rabbani wal-arifu wa ar-rabbaniyu al-arifu as-samadaniyu kutubul wujudi sahibul kashfi wasyuhudi. Satu baris ni kena jaga. Saya tak pasti kita rumi macam mana. Tapi kita baris macam tu lah. Dan ada pun kemudian daripada itu, daripada bismillah walhamdulillah dan juga wassalatu wassalam tu. Adapun kemudian daripada itu, daripada bismillah, alhamdulillah, iaitu alhamdulillazi manaha tu, wassalatu wassalam tu, adapun kemudian dari itu, maka bermula inilah
Ini apalah? Inilah kitab ni. Inilah kitab Minhajul Abidin. Inilah kitab ni ialah tarjamah bagi muallif radhiyallahu anhu. Ialah terjemah, ialah balik bahasa, terjemah bahasa Arab. Ialah terjemah, ialah balik bahasa bagi muallif. Ini bagi pengarang kitab. Bagi pengarang kitab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah Allah Ta'ala daripadanya, daripada muallif tu. Asal muallif ni asal daripada perkataan allafa yu'allifu ta'lif. Wa fahuwa muallifun wa zalika muallaf. Bukan muallaf yang masuk Islam tu, bukan. Muallif ni orang yang menyusun. Allafa yu'allifu ta'lif. Atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Fahuwa muallif, itu si fa'il. Orang yang mengarang, orang yang menyusun. Baik. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan itu dia panggil jumlah doa iyatun ma'nan. Dia panggil jumlah khabaratul lafzan, doa iyatun ma'nan. Dia panggil khabar pada lafaz, tapi makna pada doa. Atau maksud radhiyallahu anhu. Seolah-olah kata, ya Allah itu kau berilah keredaan daripadanya, daripada muallif. Dan iaitu muallif tu. Oh, wah. Kenapa? Dekat atas meja lah. Ha. Nah, dekat depan tu takkan minta jumpa. Nasi goreng. Ada ayam tu. Oh, boleh. Go. Dan iaitu muallif tu. Siapa dia muallif tu? Ni. Tak tahu lagi siapa muallif, siapa pengarang kitab asal tu. Iaitu penghulu kami. Siapa penghulu kami? Imam yang alim. Bila sebut imam, bahasa Arab panggil al-muqtada bihi. Ikutan. Dia panggil orang yang diikuti dengan dia. Terpanggil al-imam. Imam maksudnya al-muqtada bihi, orang yang diikut dengannya. Mana orang mengikut dia? Pengikut dia. Maka pengikut dia tu kita panggil al-imam. Orang yang mengikut dia tu kita panggil al-imam. Bahasa Arab panggil al-muqtada bih. Ataupun al-muttaba'. Boleh juga al-muttaba'u. Isim maf'ul. Siapa dia? Imam yang alim. Lagi pula Rabbani. Lagi pula yang dibangsakan kepada ketuhanan. Maksud kata alim yang Allah Ta'ala kurniakan alim kepada seorang. Bila sebut tu Imam Rabbani ni, imam yang dibangsakan kepada ketuhanan. Apa maksud ketuhanan? Maksudnya alim yang Allah Ta'ala kurniakan alim dia tu kepada seorang, itu dipanggil Rabbani. Rabbani ni panggil ulama yang muqarrabin. Ulama yang muqarrabin. Tamat. Oh, kita mau. Ulama yang muqarrabin. Tu. Kejap. Oh, kejap. Kita mau. Lapan, ada apa? Macam ni.
Lagi pula imam yang alim Rabbani. Imam yang Rabbani, imam yang Allah Ta'ala di mana orang yang alim yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia tu, maka itu dipanggil ulama muqarrabin. Itu patut dipanggil alim yang Rabbani. Alim yang dekat dengan Tuhan. Patut kata alim yang dimasukkan pada ketuhanan. Satu. Dan arif. Lagi pula, orang mu'alif tadi tu dikatakan arif. Ini al-arif billah. Apa maksud al-arif billah? Kita dah beritahu dulu. Iaitu orang yang mengenal Allah dengan ma'rifah khassah. Orang yang mengenal Allah secara ma'rifah khassah. Dia mengenal Allah Ta'ala tu secara mengenal secara khusus. Dia khusus. Sewaliullah lah. Orang yang mengenal Allah Ta'ala tu secara makrifah, secara mengenal akan sebagai khusus, khas. Dia bukan ulama am, dia mana ulama khas. Dia kenal tu secara khas, bukan umum. Lagi pula Samadani. Samdani. Kita terjemah As-Samadaniyu, ini Samdani. Samdani yang dikatakan, yang lagi pula orang alim tadi tu yang dibahasakan kepada Samdani. Apa Samdani? Iaitu yang dibahasakan kepada tempat tumpuan. Ulama ni dikatakan As-Samdani. Iaitu ulama yang dikatakan menjadi tempat tumpuan. Menjadi tempat tumpuan. Tu. Dia maklumlah. Dia tu Rabbani lagi, Arif lagi, Samdani lagi. Ulama menjadi tempat tumpuan. Tempat rujukan. Tempat tumpuan. Tu. Tu Samdani. Lepas tu kita baca dalam Al-Quran apa? Allahus Samad. Allahus Samad. Samad tu apa? Tu dah? Samad tu maksudnya Allah itu tempat tujuan. Tempat tumpuan. Tu. Jadi tempat tumpuan hakiki ialah Allah Ta'ala. Tu. Adapun di sini ni, tempat tumpuan ni maksudnya, masuk kata tempat tumpuan di sini iaitu segala manusia tu tumpu kepada Imam Ghazali. Dia mu'alif ni Imam Ghazali lah ni. Dia tu orang yang imam, lagi pula dia alim, lagi pula Rabbani, lagi pula dia arif, lagi pula Samdani. Yang ni tempat segala hajat. Tapi amat dipanggil tempat tumpuan ni, maka bukan tempat tumpuan kita kata hakiki tu. Majazi sajalah. Tempat tumpuan hakiki Allah Ta'ala. Itu tempat tumpuannya. Tempat segala hajat semua tu Allah Ta'ala. Adapun ni panggil majazi. Siapa dia tu? Siapa dia? Penghulu kami, lagi pula imam yang alim, Rabbani. Lagilah orang yang alim yang dibahasakan kepada Tuhan, lagilah Al-Arif, lagilah Samadani tu. Siapa dia? Iaitu kutub wujud. Iaitu kutub wujud. Iaitu kutub wujud ini yang mempunyai kasyaf dan syuhud. Ini payah saja tu. Iaitu seorang ahli kutub. Wali kutub tu lah. Al-kutub inda sufiyah.
Ada dobitan dalam bahasa Arab tapi tadi saya terjemah. Disebut dalam kitab, bila sebut kutub, asal kutub ni bahasa Arab, bila sebut kutub ni, dia panggil paksi. Pak sini atau kutub. Asal kutub-kutub ni panggil apa? Kutub utara. Macam kutub tu. Bahasa Arab tu paksi. Kutub selatan. Paksi belah selatan, paksi belah utara. Nampak tak? Kutub-kutub tu. Asal makna luah gitulah. Adapun di sisi ulama Sufiyah, wali kutub. Dalam bahasa Arab, al-kutbu 'inda Sufiyah ibaratun 'anil wahidi allazi huwa mawdi'un nazarillahi minal 'alimi. Minal 'alami fi kulli zaman. Wa huwa ala qalbu Israfila. Wa huwa qalbu Israfila. Baik, dalam bahasa Arab, bila sebut dalam bahasa Arab, kutub tu di sisi ulama sufi, ialah ibarat, ialah tuturan daripada seorang, daripada satu yang ialah tempatnya tilikan Allah Ta'ala, ialah tempat bagi tilikan Allah Ta'ala, ini tempat bagi tilikan ataupun lihatnya Allah oleh Allah Ta'ala. Minal alami ke minal alimi? Daripada alam. Itulah. Daripada alam ini, jadi seorang ataupun seorang yang ialah, ini seorang yang ialah tempat tilikan, tempat bagi tilikan Allah Ta'ala daripada alam ini pada tiap-tiap masa. Pada tiap-tiap masa. Dan yang dikatakan wali kutub itu, wahwa ala qalbu Israfil, dikatakan itu adalah hati bagi Israfil. Malaikat Israfil itulah. Wali kutub ni di sisi bagi hati malaikat Israfil. Jadi wali kutub dia yang menjadikan paksi bagi alam. Soalan kata wali kutub ni dia menjadi paksi bagi alam. Dia mengetuai wali-wali yang lain. Lepas tu kita kata wali kutub ni dia satu je zaman dia. Dia seorang, tapi dia tu jadi paksi bagi wali-wali yang lain. Mana apa-apa semua orang tunjuk pada dia. Tiap-tiap zaman tu ada. Antara wali kutubnya yang kita maklum selain pada Imam Ghazali, iaitu Imam Abu Hasan Syazili. Imam Abu Hasan Syazili pun dikatakan wali kutub. Dia asal wali kutub ni pada atas dia lagi guru dia. Dia asal guru-guru yang berguru. Itu Imam As-Siri As-Saqati, ulama tasawuf. Tu wali kutub. Lepas tu turun pada Imam Abu Hasan Syazili, wali kutub. Lepas tu turun pula pada Imam Abu Abbas Al-Mursi, anak murid bagi Imam Abu Hasan Syazili. Kemudian turun pula pada Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Turun wali kutub belakang tu. Bila sekarang wali kutub ni, dialah menjadi paksi bagi alam ini. Lagi pula dia tu yang mengetuai bagi wali-wali yang lain. Soalan macam ketua wali lah. Ketua wali. Tu. Habis itu. Lagi pula, iaitu mu'alim tadi tu siapa dia? Siapa dia penghulu kami tadi? Iaitu
kutubun wujud. Iaitu paksi bagi ada ini, bagi alam ini. Wujud ini bagi alam ini. Iaitu paksi bagi alam ini. Siapa dia lagi paksi alam ni? Iaitu yang mempunyai kasyaf. Kasyaf ni dipanggil maqam mukasyafah. Kasyaf ni dipanggil maqam mukasyafah. Bahasa Arab panggil kasyaf ni raf'ul hijab. Diangkat ke atas segala hijab. Dia nampak semua. Itu kasyaf. Dia kasyaf hati, bukan kasyaf mata. Kasyaf mata mana dia? Dia paling power sekali kasyaf hati lah. Jadi kasyaf hati ni dipanggil maqam mukasyafah. Apa maqam mukasyafah? Tulis itu. Iaitu Allah Ta'ala membukakan basirah segala perkara di dalam hati. Basirah ni apa? Pandangan mata hati. Allah Ta'ala bukakan pandangan mata hati dia. Dengan diangkatkan segala hijab. Raf'un hijab. Nampak semua. Itu kasyaf. Itu katakan kasyaf ini pada maqam mukasyafah. Dan lagi pula syuhud. Lagi pula yang mempunyai syuhud. Dia ni lah dikatakan syuhud. Apa? Musyahadah. Yang ni pada maqam musyahadah. Syuhud ni apa? Ru'yatul haqqi bil haqqi. Dia memandangkan Allah dengan Allah. Maksudnya apa? Dia memandangkan dalam hatinya segala kelakuan ni semua adalah Allah Ta'ala. Tapi pandangan dalam hati. Itu musyahadah. Musyahadah ni pandangan dengan mata hati, kata semuanya daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kalau kasyaf ni terbuka hijab, dia nampak semua. Kalau syuhud ni, musyahadah ni, tadi mukasyafahan, kasyaf. Musyahadah ni dipandang semua Allah Ta'ala tu, semua dia pandang mata hati dia, semua perkara yang berlaku itu daripada Allah Ta'ala. Tu musyahadah. Mukasyafah, musyahadah, muraqabah, banyak akan datang dia dan tasawuf. Habis itu. Lagi pula sifat lagi. Hujjatul Islam wal mahjatu allati yatawassalu ila daris salam. Lagi pula dimasyhurkan antara ulama'u a'lam. A'lam tu apa? A'lam jamak bagi alim. Ulama bagi segala orang-orang alim. Imam Ghazali ni, dia ni dimasyhurkan ulama'ul a'lam. Jadi, ulama bagi segala alim, dia paling alim sekali. Ibarat gitulah. Di antara ulama yang alim, dia dimasukkan dengan ulama'ul a'lam. Hebat Imam Ghazali setara Imam Ghazali pun hebat dah. Kalau Imam Syafi'i tak kena cerita lagi hebat lah. Imam Syafi'i lagi hebat. Cari kita tengok. Imam Ghazali dia bawah tu nanti tengok kitab nanti kita nak bahas. Dimasyhur tu dimasyhur dengan apa? Akan hujjatul Islam. Apa maksud hujjatul Islam? Kita dah bagi tahu dulu dah. Betul Al-Jabari dah. Apa maksud hujjatul Islam? Orang yang boleh berhujah Ada ke saya bagi tahu itu? Saya tak kena je. Suka berhujah ke? Siap. Saya bagi tahu itu kan tak jumpa lagi nota buku itu. Dia tak boleh buat mana pandai-pandai tu.
Banyak orang cakap hujah dengan hujah pandai berhujah. Kerana Hujjatul Islam kerana ad-dalilu lil Islam. Ingat je tuan-tuan. Saya beritahu dah jangan zaman. Ya Ustaz. Hujjatul Islam kerana ad-dalilul Islam. Orang yang menunjukkan bagi Islam. Dia tu petunjuk bagi Islam. Dengan sebab dia tu jadi petunjuk. Nampak hari ajar pada dah. Saya beritahu dulu dah. Lagi pula, dan tempat ambil dalil yang menyampaikan kepada negeri Darussalam. Hebat Imam Ghazali ni. Dia tu dikatakan tempat ambil dalil. Imam Ghazali dia dikatakan, Imam Ghazali ni, dia kata dia tu sebagai orang mengambil dalil. Segala dalil semua ambil kat dia. Dalil mana? Yang menyampaikan kepada negeri Darussalam, iaitu negeri yang sejahtera. Apa dia? Syurga lah. Jadi Imam Ghazali lah dia katakan sebagai tempat ambil dalil yang menyampaikan sampailah manusia lain itu membawa kepada masuknya ke syurga. Tu maksud dia. Siapa dia Hujjatul Islam tu? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kunyah dia Abu Hamid. Bukan lakab tu. Bapa bagi Hamid. Kunyah. Bila sebut kunyah ni, gelaran yang dibangsakan pada ibu dan ayah. Ma sudirat bi ummin wa abin. Dalam kitab Nahwu disebut. Adapun selain pada gelaran ibu dan ayah, itu dipanggil lakab. Gelaran juga. Adapun Abu Hamid dipanggil kunyah. Siapa dia? Abu Hamid. Siapa dia Abu Hamid tu? Badal. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali At-Tusi. Gelaran kunyah dia Abu Hamid. Kita tak cakap lakab, kita cakap kunyah. Gelaran lah, semua gelaran. Melayu kita cakap gelaran. Cuma Abu Hamid tu gelaran bagi ibu bapa. Kalau gelaran pada Fatani tu, tu gelaran bagi bangsa negeri. Gelaran juga, tapi dia panggil lakab. Macam banyak orang letak Abu Ummu kan. Abu Firdaus lah, Abu. Tu semua kunyah tu. Melayu tu pun gelaran semua. Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Siapa dia? Iaitu nama dia penghulu kita tu siapa dia? Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Ghazali tu bagi kampung dia. Lagi pula Tusi. Tusi tu bandar bagi kampung dia. Macam kita lah. Ada bandar, ada kampung. Macam saya, Greenwood. Greenwood tu nama satu taman kampung lah kita kata. Gombak tu panggil bandar dia. Kalau Siap panggil Ampa. Tambun, Ampa, Changwat. Kalau bahasa Siap lah. Changwat tu negeri. Kalau Ampa tu daerah. Tambun tu kampung. Bahasa Siap panggil tu. Saya pun ingat kat sikit bahasa Siap. Tapi tak ingat banyak. Tapi ingat jugalah. Untuk mengaji dulu tu. Baik. Jadi, Al-Ghazali tu dikatakan kampung, Tusi tu dia panggil bandar. Wilayah, apa tu kita panggil daerah. Habis. Maka adalah radhiyallahu anhu. Siapa radhiyallahu anhu tu? Imam Ghazali tu lah. Dikatakan Imamul A'zam. Dikatakan imam yang besar. Ingat imam yang sangat besar. Syekh Tafdil.
Dia katakan imam yang agung. Imam yang teragung. Kita kata. Pada maqam asma'nya. Pada maqam asma'nya. Pada maqam namanya. Asma'nya dengan namanya. Nama dia tu jadi agung. Imam Ghazali. Nama kampung tu jadi apa tu? Jadi apa? Jadi masyhur. Jadi teragung. Dan segala karangannya karangan Imam Ghazali. Apa karangannya? Kutubu fiqh. Kitab-kitab fiqh. Kutub tu maksudnya jamak bagi kitab. Baca kutub fiqh. Kutubu fiqhu. Kutubu fiqhi. Kitab-kitab fiqh. Imam Ghazali ni sebelum dia masyhur dalam ilmu tasawuf, dia masyhur dengan ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Maka iaitu apa? Segala karangannya ialah asal yang amat besar. Ialah punca, humbi yang amat besar. Allah Akbar. Imam Ghazali lah. Dia katakan, kitab-kitab yang mula-mula itulah sebagai punca dia. Asal yang amat besar. Apa dia? Yakni pohon segala kitab fiqh. Umbi segala kitab fiqh. Dan asal bagi segala fiqh. Allah Akbar. Saya nak cerita jalurannya. Ini saya duk ingat ni. Mak Beli selalu nak sebut ni. Kenapa kita kata kitab fiqh tu dia terbit daripada Imam Ghazali? Tengok Baik. Dia kita ambil hak bawah. Tengok depan tu sikit. Apa? Habis baca dulu. Jadi kita cerita. Dia kata asal bagi segala kitab. Asal bagi segala kitab Syaikhain ni. Dan asal bagi segala kitab Syaikhain ni. Siapa dia Syaikhain ni? Badal. Gelaran bagi Syaikhain ni siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi Imam Ghazali ni kitab dia ni sebagai humbi bagi segala kitab Syaikhain ni, iaitu bagi segala kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bagi segala kitab bagi Syaikhain. Syaikhain ni gelaran bagi dalam kitab fiqh, kita ingat dalam mazhab Syafi'i, apabila disebut kata Syaikhain, itu kena pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau kita sebut kata Syaikhain dalam hadis, itu kena pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu sirah, dalam kitab sirah, apabila sebut Syaikhain, itu kena pada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Tulis itu aja sama. Esok nak tanya Syaikhain apa pula. Dalam kitab fiqh bila sebut Syaikhain bukan sebut kata kena pada Bukhari Muslim. Itu hadis. Hak fiqh pun ada gelaran Syaikhain. Siapa dia? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Baik, saya nak cerita kitab dia. Dalam kitab ni tak ada sebut. Jadi perjalanan, kenapa dikatakan segala kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tu? Kenapa dikatakan kitab bagi Imam Ghazali itulah sebagai asal bagi kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i? Sebab apa? Ni tengok. Kalau kita tengok Imam Nawawi punya kitab, asal Imam Nawawi, kitab mula-mula yang dikarang Imam Nawawi itu, asal matan iaitu kitab Minhajut Talibin.
Nak tahu sejarah sirah ni. Ni nak tahu kita punya mazhab ni. Mazhab Syafi'i kita. Lah ni macam-macam isu. Dia kata Imam Syafi'i lah macam-macam ni. Tak apa nak tengok ni. Tengok ingat kita dah nak tengok ni. Dia kata nak tengok Imam Syafi'i setara mana tengok ni sekejap lagi. Kena habis semua ni. Jadi Imam Nawawi, kita cerita kat bawah, sekejap lagi cerita kat atas. Imam Nawawi ni lah. Dia buat mula-mula. Sebab tu Imam Nawawi, Imam Rafi digelar ashab tu tarjih. Mujtahid tarjih. Kenapa mujtahid tarjih? Sebab dia mentarjihkan segala masalah-masalah fiqh daripada Imam Syafi'i sampailah Imam Ghazali. Cuba tengok. Kitab Minhajul Talibin, berapa banyak syarah dia? Antara yang syarah bagi kitab Minhajul Talibin, yang masyhur, banyak, tapi yang masyhur. Seperti kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Babali sebut lalu. Yang kedua, kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj, karangan Imam Ramli. Ini yang bawah ni, saya cerita atas pula. Yang ketiga, kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj, karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Yang keempat, kitab Kanzul Raghibin. Kitab Kanzul Raghibin, karangan Imam Mahalli. Hasyiah dia Qalbi wa Umairah. Apalah tu. Kemudian ada satu kitab lagi, syarah bagi Minhajul Talibin, nama dia Sirajul Wahhaj. Atau saya mengaji Ngabali. Saya mengaji Ngabali kitab Mahli dengan kitab Sirajul Wahhaj. Itu buat syarah bagi Minhajul Talibin. Kita tak mau. Ada satu lagi kitab yang diikhtisar daripada, yang diringkaskan daripada kitab Minhajul Talibin, kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama kitab dia Manhajut Tullab. Nama kitab dia Manhajut Tullab. Yang disyarahkan juga oleh Imam Syekh Zakaria Al-Ansari juga, nama kitab dia Fathul Wahhab. Itu balik bawah, saya tak mau cerita balik bawah lagi je. Kalau sampai balik bawah lagi, sampailah kitab Safinah. Cuma nak tengok apa dia punya umbi. Okey, kita naik atas balik. Ni sampai Imam Syafi'i, sampai Rasulullah. Nak tengok ni. Duk kata Imam Syafi'i. Dia tak tahu lagi ni. Tengok ni bagi martabat. Tengok ni cerita ni. Baik. Imam Nawawi, macam mana nak jumpa kata Imam Ghazali sekali? Tengok. Punca kata Imam Ghazali ni. Imam Nawawi, dia ikhtisar kitab Minhajul Talibin tadi, dia ambil daripada kitab Imam Rafi'i. Imam Rafi'i, nama kitab dia Kitab Muharrar. Kitab Muharrar bagi karangan Imam Rafi'i. Kitab Muharrar Imam Rafi'i ni dari syarah dia, syarah Saghir. Ada syarah Kabir, Imam Rafi'i juga buat. Itu tak mau sebut tu. Kalau sebut tu jadi dia pening. Kita tu asas dia benar-benar punca. Nak kata Imam Syafi'i pun kena tahu juga kitab-kitab dia di bawah tu. Ingat semua ke tak? Tak apa ni. Atas lagi. Baik. Imam Rafi'i tadi. Kitab Muharrar tadi tu. Dia ikhtisar tu. Dia ambil dari kitab mana? Ni. Ini punca dia. Dia ambil daripada kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz karangan Imam Ghazali sendiri. Kitabul Wajiz karangan Imam Ghazali. Naik lagi, satu pangkat lagi. Kitab Al-Wajiz dia ambil pula daripada kitab mana? Dia ambil daripada kitab kitab Al-Wasit. Imam Ghazali juga. Imam Ghazali sendiri juga dia karang. Kitab Al-Wasit pula dia ambil daripada kitab Al-Basit. Imam Ghazali juga. Nanti tak habis gitu. Okey. Imam Ghazali pula. Kitab hak tiga tadi tu dia ambil mana? Dia ambil daripada kitab guru dia. Dia ikhtisar, dia ringkaskan daripada kitab Imam Haramain, guru dia. Imam Haramain kitab dia, nama kitab dia Nihayatul Matlab.
Berbelah-belah jilid Nihayatul Matlaq tu. Nah, saya tak ada kitab tu, mahal. Kalau kumpul duit tu, 1,000 lebih. Nihayatul Matlaq, beli ada. Baik, Imam Haramain, dia ambil dari siapa pula? Ni. Sekejap lagi jumpa Imam Syafi'i. Sekejap tengok. Imam Haramain ni guru Imam Ghazali. Imam Haramain ni nama dia siapa? Imam Al-Juwaini. Nama dia. Imam Haramain ni nama dia Imam Al-Juwaini. Haramain tu gelaran dia. Baik, Imam Haramain dia ambil pula daripada, dia ringkas pula daripada kitab Mukhtasar Muzani. Imam Al-Muzani ni anak murid kanan bagi Imam Syafi'i. Baru jumpa Imam Syafi'i dah. Nak jumpa dah ni. Baru nak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ni dah ada anak murid 4 orang. Hak masyhur tu Imam Buaiti, Imam Muzani. Cuma jaluran kita je. Kita ni ambil pada kitab Mukhtasar Muzani. Imam Buaiti setakat tu Mukhtasar Buaiti tu, dia tak ada anak, dia tak ada sambung lah. Hak kita ni sambung dengan Imam Muzani. Imam Muzani, dia buat kitab Mukhtasar Muzani tadi, kitab dia ikhtisar daripada kitab Al-Um Imam Syafi'i. Terus ambil Imam Syafi'i, terus ambil kitab Al-Um, dia tak tahu lagi apa kitab bawah tu lagi. Sedap kata-kata Imam Syafi'i punya kitab ni. Cuba tanya jaluran ni, ingat ke tak? Kita bukan kita nak berlanggar dah, tapi insya-Allah lah, kalau nak tanya nama kitab ni, kita boleh tanya dia. Baik. Imam Syafi'i pula. Ni. Nak kata dia ambil mana? Imam Syafi'i dia ambil daripada siapa pula? Ni sampai jalur Rasulullah. Imam Syafi'i dia ambil daripada, Allah saya nanti. Daripada Imam Malik. Guru dia. Imam Malik ambil daripada siapa pula? Imam Malik ambil daripada guru dia, Imam Nafi'. Nak sampai dah Rasulullah. Sikit lagi. Imam Nafi' ambil dari siapa pula? Tulis situ aja Badilah. Imam Nafi' dia ambil daripada Abdullah ibnu Umar. Anak Sayyidina Umar. Imam Nafi' itu katakan tabi'in. Abdullah ibnu Umar dia ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu jalurannya. Tepat tak tepat lagi dah. Atau apa lagi? Sampai Rasulullah. Tengok Imam Syafi'i berapa dia punya jaluran. Kita tak mau sebut lagi jaluran bawah lagi tu. Kitab Safinah tu bawah lagi. Dan tengok Imam Ghazali tu punca dah. Nampak tak? Sebut segala kitab tu asal bagi segala kitab Syekhul Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Cuma kita nak guna pakai mana je? Ni. Kita tak boleh ambil kitab Mukhtasar Buaiti, tak boleh ambil je. Kitab Al-Um tak boleh. Dia dah ditapis tu kena ambil dia. Ibaratnya je. Kita jumpa air sungai, jenis air ni. Bukan boleh ambil lalu. Tak boleh minum ke? Boleh minum, takut ada kuman pula dah. Kena tapis dulu. Sekali tapis. Lepas tu pergi pula, cuba tengok pergi kat kilang. Berapa kali tapis tu? Walaupun air tu dah jenis, nak buang kuman lagi macam-macam. Sebab itulah Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini sebagai ashabut tanjih, tempat tu kita nak ambil fiqh tu. Masalah fiqh kat mana? Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Cuma banyak muktamad daripada Imam Nawawi. Ni je nak tengok cerita dia. Imam Syafi'i, dia ada 2 kaul. Kaul qadim, kaul jadid. Saya pernah cerita dulu kan. Kaul qadim, Imam Syafi'i, perkataan yang lama, Imam Syafi'i dia berfatwa sewaktu dia duduk di Iraq. Apabila Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, maka fatwa yang dia kata tu dia panggil perkataan yang baru, itu dia panggil kaul jadid. Kaul jadid. Dia panggil kaul jadid je. Bila 2 kaul ni je, sebab tu Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, bukan semua kita kata pendapat kaul qadim tu tak boleh pakai tak. Ada lebih kurang 11 ataupun 12 masalah
yang kita boleh guna pakai dalam qaul qadim. Contohnya, saya bagi satu je. Waktu maghrib. Waktu maghrib je, kalau ikut qaul jadid je, apabila masuk je azan, kita taharah, ambil wudu, semayang 2 rakaat, sunat, semayang maghrib 3 rakaat, lepas tu semayang sunat lepas maghrib, dah habis waktu maghrib je. Ya. Itu qaul jadid. Tapi qaul jadid di situ bukan pendapat muktamad. Sebab tu ada satu masalah daripada qaul qadim yang kita boleh ambil, itu dia jadikan pendapat muktamad. Apa dia? Apabila masuk waktu maghrib, habis waktu maghrib, apabila masuk waktu isyak. Itu qaul qadim tu je, bukan qaul jadid. Ya. Dia kena faham situ. Dia tak boleh kata, ni sebenarnya kita semayang maghrib ni masuk waktu dah. Itu qaul jadid tapi bukan pendapat muktamad. Contoh je. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, masalah solat jemaah. Kan nak ngaji pedoman solat jemaah kan? Kan tulis, Imam Rafi'i pendapat dia sunat muakkadah. Pendapat yang masyhur, Imam Nawawi dia katakan fardu kifayah. Tetapi pendapat muktamad kena pada Imam Rafi'i. Itu pendapat qaul qadim. Dia ada 11 masalah. Hal lain semua qaul jadid. Sebab tu Imam Nawawi, kita tengok pendapat dia, banyak pendapat yang muktamad kat dia. Sebab tu kita banyak guna pakai banyak Imam Nawawi. Sebab dia panggil mujtahid tarjih. Kita tanyalah orang zaman sekarang ada mujtahid tarjih ke tak? Tanya. Kalau nak katakan Imam Syafi'i ke, tanya awak mujtahid tarjih ke? Awak duk taping perkataan ulama tu, Imam Ghazali. Setara kitab Imam Ghazali pun kita tak boleh nak ni lagi je. Nak guna pakai tak boleh. Setara kita ni orang bawah ni je, pakai Imam Nawawi, Imam Rafi'i cukup dah. Kitab yang Talibi tu, Imam Tufah kitab tu, tu semua syarah-syarah tu je. Nak guna tu. Nampak lagi je tu sebab tu disebut dalam kitab ni, dia kata apa? Dan asal bagi segala kitab Syaikhain ini iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tu. Maka iaitu segala karangannya. Karangan Imam Ghazali tu. Maka iaitu apa? Segala karangannya, karangan Imam Ghazali. Kutubul Fiqh tu. Kitab-kitab fiqh tu. Itu tu pohon tempat pengambilan yang amat besar. Itulah humbi. Itulah pohon. Itulah akar. Itulah asas. Tempat pengambilan yang amat besar dan manhal. Manhal ni apa? Tempat perhentian yang amat manis. Ni dah majah lah ni. Dia nak bandingkan kata, tempat ambilan kitab-kitab tu, dia kata nikmat tu manis tu. Manhal ni tempat perhentian. Seolah kita ambil tempat Imam Ghazali punya kitab tu, tempat perhentian. Istimewa pula, lebih-lebih lagi. Ni kita guna ni. Kitab apa? Istimewa pula iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yang menghidupkan segala hati yang mati. Allahu Akbar. Bukan orang mati. Hati jadi gelap tu, bila baca kitab Ihya tu jadi terang. Kita baca kitab Minhajul Abidin ni je, sebenarnya kitab Minhajul Abidin ni terkandung dalam kitab Ihya banyak ni. Kitab Ihya banyak dalam ni kitab ni. Bukan mengaji kitab Minhajul Abidin saja ni. Sebab dia Minhajul Abidin ni, dia ni seolah dia ambil banyak dalam kitab Ihya. Kitab Minhajul Abidin kita belajar ni. Walaupun kita tak belajar Ihya, tapi seolah kita belajar Ihya dah. Dia ambil kulasah tak ya? Kulasah. Betul, pondok-pondok dia baca kitab Minhajul Abidin. Hak Jawi ni, terutama hak Jawi ni, ulama pondok dah pegang. Memang kata tak ada orang baca tak kat MKM, memang betul. Tinggi kalau betul-betul baca kitab ni payah, kitab ni. Payah. Bukan sesenang nak baca gitu. Kalau telah dulu, kita tengok dulu. Ni nak tengok asal bagi kitab tu. Nampak tadi saya cerita tu. Tu. Yang menghidupkan segala hati yang mati. Lagi pula Ihya Ulumuddin tu, tempat kembali pekerjaan yang dicita atasnya, atas pekerjaan itu. Apa dia?
tempat kembali pekerja yang kita cita-cita tu. Iaitu di dalam amal. Amal ibadat kita dah boleh buat je. Ihya Ulumuddin. Dan mulazamah akan dia. Dan bersentiasalah. Mulazamah dan sentiasa. Dan sentiasalah akan dia, akan Ihya Ulumuddin tadi tu. Oleh umpunya kulub. Umpunya kulub ni siapa? Tulis. Iaitu ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni sentiasa melazimi dengan kitab Ihya Ulumuddin. Babedin macam kitab Ihya Ulumuddin je. Babelah cenuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Bukan senang. Habis itu. Dan demikian lagi segala karangannya. Karangan Imam Ghazali tu. Antaranya apa? Kitab Minhajul Abidin. Maka yang demikian itu apa? Maka yang demikian itu tulis. Yakni segala karangan Imam Ghazali tu. Yakni segala karangannya Imam Ghazali, kutub fiqh tu. Kitab-kitab fiqh tu. Adalah menunjukkan atas besarnya qadarnya. Atas besar qadarnya. Ni di atas besar pangkat dan martabatnya. Martabat Imam Ghazali. Maksudnya apa? Kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin. Itu memberi syarat kata, menunjuk kata kebesaran pangkatnya Imam Ghazali. Hebatnya Imam Ghazali je. Dengan sebab kitab penulisan dia tu. Tu maksud dia. Kitab fiqh pun dia karang je, kitab tauhid pun dia, semua dia karang je. Imam Ghazali ni dipanggil mutafid ilmu. Ilmu mantik lagi hebat je. Dia ada buat satu kitab ilmu mizan. Kitab mantik dah, tebal. Usul fiqh pun dia juga je. Saya kitab saya semua banyak saya beli kitab dia. Kitab baca tak erti dah. Imam Ghazali payah. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dia cerita masalah tasawuf semua ada. Al-I'tiqad fil I'tisad. Kitab tauhid dia tinggi je, mantik saja. Dulu di Mesir dulu ada seorang syekh, saya belajar Syekh Toha. Meninggal dah. Dia buta Dia mengajar kitab Al-I'tisad fil I'tiqad. Dia seorang baca tapi dia ingat je. Dia doktor tu sendiri dia falsafah. Nama dia Syekh Toha. Saya biasa ngaji dengan dia kitab Al-I'tisad fil I'tiqad. Saya ngaji dekat Mudayafah dulu dengan Syekh tu. Tauhid kitab Al-I'tisad fil I'tiqad karangan Imam Ghazali. Tu kitab tinggi tu je. Baca je falsafah saja je. Mantik saja. Tauhid kau mantik. Imam Ghazali kitab. Tak ada orang baca dah je. Dekat Malaysia ke Tani tak ada lagi kitab tu. Payah. Saya ngaji pun ambil berkat lah. Dobit pun ada, dobit tak tahu dobit apa. Tapi nak tengok balik. Habis. Dan demikian lagi menunjukkan besar qadarnya. Sikit lagi Dan demikian lagi. Yakni seperti karangan kitab Imam Ghazali tadi. Menunjukkan besar qadarnya. Ini menunjukkan besar kedudukannya. Pangkatnya, kedudukannya Imam Ghazali tu. Apa dia? Barang yang dilihat. Yang ni mimpi yang dilihat di dalam tidur. Ni dia cerita dulu lah ni. Siapa dia mimpi tu? Oleh orang yang solihin. Mimpi tak boleh buat hujah je. Betul. Tapi mimpi para soleh ni kita sangka baik je. Tu je. Kalau mimpi kata, mimpi kau sebagai hujah. Tak. Mimpi tak boleh buat hujah. Tengok. Mimpi yang solihin tadi yang adalah ia. Segala karangan dia itu. Yang adalah ia barang yang dilihat tadi tu. Satu suku. Ini satu juzuk. Satu bahagian. Daripada beberapa suku, ini daripada beberapa bahagian. Nubuwah, kenabian. Jadi orang soleh itu mimpi. Dia mimpi kata perkara yang dilihat tu satu bahagian daripada beberapa bahagian. Nubuwah pada benarnya.
Memang kita kata mimpi tu nak benar tak benar, tapi dia nampak bimbang benar. Dia nampak kebenaran situ. Apa dia mimpi dia? Tengok. Apa barang yang dilihat tu? Daripada sabda yang mempunyai hadrah Muhammadiyah. Daripada perkataan Nabi. Tu sabda. Daripada perkataan Nabi yang mempunyai hadrah Muhammadiyah. Iaitu hadirnya Nabi Muhammad SAW dalam mimpi dia tu. Tu hadrah. Apa yang dia mimpi tu? Apa yang sabda Nabi tu? Maqulul qaul. Ini Nabi cakap. Adakah pada umat kedua kamu? Siapa kamu tu? Yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihima salam tu. Adakah pada umat kamu, hei Nabi Musa, Nabi Isa alaihima salam, wa ala nabiyina, dan di atas Nabi kita, afdalis salati wassalam. Adakah pada umat kamu tu Hebron? Kitab tu Hebron ke Kha ke Ha? Kitab Rumi, Jabaridah. Kha. Bukan Kha. Khairan. Bukan khairan. Oh, khairan Dia tulis khairan. Jawi pun. Jawi. Hebron. Saya kho Ustaz. Kha tak betul. Hmm. Khabron ataupun Hebron. Yakni ulama yang alim. Kalau kata khairan tu baik, tak kena tu. Saya khobran. Habron ataupun Hebron. Bukan kha. Okey. Dulu kita baca dah dulu sekali. Bawah tu. Nanti tengok dulu mana ada. Ada Hebron dulu. Hebron. Apa dia Hebron? Yakni ulama yang alim. Seperti ini. Jadi Nabi tanya dalam jadi orang alim tu dia mimpi kata Nabi tanya pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Adakah umat engkau tu ada ulama yang alim seperti ini? Siapa seperti ini tu? Diisyaratkan kepada Imam Al-Ghazali. Allah, abang hebatnya Imam Al-Ghazali ni. Tak tahu setara mana Imam Al-Ghazali ni. Tapi dia boleh kata kat Imam Syafi'i atas lagi. Ya Allah. Tak tahu nak kata apa dah. Habis modal tak tahu nak kata apa. Hilang kata-kata dah. Esok jumpa Imam Syafi'i esok takut. Bukan apa. Kata esok dalam kubur. Takut dalam malam-malam mimpi esok. Jangan main-main. Dia kata. Kita setara mana? Imam Syafi'i alim bab lurah bahasa Arab umur 7 tahun je. Ya nak. Ini umur 7 tahun belajar ABCD lagi. Tanya dia budak-budak. Ada belajar alim. Belum lagi Ustaz. Bersunat pun belum lagi dia. Sunat tak tahu belum lagi tak. Mana pandai. Alim bahasa Arab 7 tahun ngaji. Kita ngaji berapa lama nak ngaji bahasa Arab? Syair dia lagi Imam Ghazali. Imam Syafi'i. Imam Ghazali tak cerita dah. Hak bawah ni pun hebat, apatah lagi hak atas. Imam Syafi'i ni atas lagi je. Ya. Lagilah hebat Imam Ghazali bawah dia lagi. Tadi kita dah cerita dah, salah silah kita, jaluran kita. Kitab fiqah kita ambil mana? Takut orang kata kita ambil hadis-hadis. Kita semua sampai Nabi juga. Tengok ni. Tengok lagi dia kata. Adakah pada umat kamu kedua ni alim yang alim, ulama yang alim seperti ini? Siapa alim? Diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Tengok apa jawab Nabi Musa dengan Nabi Isa. Maka jawab kedua Nabi Musa dan Nabi Isa tu, tiada. Allah. Apa terus tiada? Tiada yang alim. Tiada ulama yang alim seperti ini. Itu maksud kata tiada. Tak ada. Soal kata masa kami ni Nabi Musa Isa kata tak ada ulama yang alim seperti Imam Ghazali ni. Tak ada. Ni kalau cerita puak-puak ni kata mana boleh jadi hujah ni. Kat tu tak ada. Mimpi mana jadi hujah.
Dia mimpi tak usah nak pakai apa. Kalau dia kata ilmu semua hidup tak ada mimpi lah. Pernah? Tak boleh jadi hujah. Tak usah nak mimpi, tak usah cerita ke orang. Orang semua tak cakap, pakai tak percaya. Senang. Habis. Dan demikian lagi barang yang diriwayat daripada Imam Al-Arif Ibn Mulik, daripada Imam Arif Yaqut Al-Qurashi, daripada Kutub Al-Arif. Oh ni, yang ni sedap ni. Ni orang nak kata Imam Ghazali ni. Ni orang kata Imam Ghazali tengok ni. Ini yang kita sambung insya-Allah. Ni panjang cerita ni. Nak baca tak boleh, ni panjang. Bukan dia baca gitu ya, bukan ni kitab ni bukan cerita bro baca itu cerita orang dengar kan. Nak kena hurai lah tu. Cerita dia kena hurai dah. Kitab Jawi tu kan bukan kitab Rumi baca kita faham terus. Panjang cerita kan. Panjang cerita dia. Nak habis mukadimah dia muka surat 4 tu baru habis. Lepas tu barulah masuk Imam Ghazali punya je. Ini Syedaknya ni. Oh iyalah. Syedak punya perkataan pun banyak. Tak usah nak kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Syedak. Faham ke tak perkataan dia? Dia lebar imam masjid Ustaz. Tak sungguh. Kita nak faham Imam apa tu Syedak Umayyah perkataannya. Dia nak kritik Imam Syafi'i ada. Tak tahulah, jauh sangat lah Habis itu. Dan nanti tersambung balik. Dan demikian lagi barang yang diriwayat daripada Imam Al-Arif. Allah Alam. Saya pun seorang tak ada dah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban barakan fi